Okey, Assalamualaikum. Minggu ini kita akan masuk topik baru iaitu bab 8 cahaya dan optik. Okey. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, 8.1 penggunaan cermin. Untuk subtopik yang pertama ni, kita tengok dulu apa hasil pembelajaran yang anda patut dapat selepas mempelajari tajuk ini. Okey, yang pertama, anda mesti tahu membezakan antara imej sahih dan imej maya. Okey, yang kedua, anda mesti tahu berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Dan yang ketiga, menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah. Okey, sambungannya ada lagi. Okey, yang keempat, anda mesti tahu menggunakan cermin satah untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Kemudian, anda mesti boleh mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan. Seterusnya, anda boleh membina alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan diri manusia. Dan yang terakhir, anda mesti boleh menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan menggunakan aplikasi cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Nampak macam banyak kan? Tak apa, kita tengok dulu. Okey, cermin satah. Biasa tengok tak cermin satah? Cikgu percaya kat rumah anda semua ada cermin satah. Cermin biasa yang kita tengok hari-hari tu, cermin muka yang anda tengok dekat bedak compact, ada cermin. Okay? Itu adalah cermin satah. Apa tu cermin satah? Okey, kita biasa tengok hari-hari. Cermin yang macam ni kita panggil cermin satah lah, cermin muka ni. Okey, kemudian apa tu imej sahih? Tadi cikgu kata kamu mesti tahu membezakan antara imej sahih dengan imej maya. Jadi imej sahih adalah imej yang terbentuk pada skrin. Manakala imej maya ialah imej yang tak dapat terbentuk pada skrin. Macam mana tak dapat terbentuk pada skrin? Contoh macam kita tengok dekat cermin satah ni lah. Tak ada imej terbentuk pada skrin. Tak ada skrin. Beza dengan kalau kita pancarkan LCD pada dinding terbentuk imej pada skrin. Dinding tu adalah skrin. Jadi itu adalah imej sahih. Dalam cermin ni adalah imej maya. Okey, imej kita dalam cermin terbentuk di belakang cermin. Okey, oleh itu imej yang terbentuk pada cermin ialah imej maya. Ini yang dikatakan maya. Okey. Mari kita lihat video ni macam mana kita tengok gambaran. Okey, kita nak tengok dengan lebih jelas bagaimana imej yang dibentuk oleh cermin satah dan juga cermin cekung dan cembung. Okey, bila kita pergi dekat depan cermin satah, kita nampak imej kita. Kan? Tapi tak ada terbentuk pada skrin. Kita nampak di belakang. Itu adalah maya. Ini adalah imej sahih. Macam kita pancar LCD pada skrin. Ini adalah imej sahih. Okey, jadi imej sahih terbentuk pada skrin. Manakala imej maya tak terbentuk pada skrin. Okey, ada 3 jenis cermin iaitu cermin satah, cembung dan cekung. Tengok bentuk dia dalam kutip pun ada. Cermin satah permukaannya rata. Cermin cembung dia melengkung keluar. Dan cermin cekung dia melengkung ke dalam. Okey, ini adalah 3 jenis. Cermin satah bila kita tengok kat depan dia, imej adalah tegak.
Okay, imej dalam cermin tu tegak dan sama saiz. Cermin cembung pula, kita nampak imejnya tegak tetapi lebih kecil, okay, daripada objek. Cermin cekung, dia hampir, bila kita duduk hampir dengan cermin tu, kita akan dapati imej tu tegak tapi menjadi lebih besar daripada objek sebenar. Okay. Cermin cekung, bila kita duduk jauh sikit daripada cermin tu, kita akan dapati imej tu jadi songsang. Imej songsang ke bawah dan lebih kecil. Okay, bila kita duduk jauh sikit. Okey, ini adalah cermin satah. Bila kita letak lilin depan cermin, kita akan dapati saiznya sama kerana cahaya daripada objek tu dipantulkan ke cermin dan balik semula ke mata kita. Seolah-olah cahaya tu dipancarkan daripada dalam cermin. Okey, ini adalah konsep pantulan cahaya. Okey, untuk konsep pantulan cahaya pada cermin satah, jarak dari imej ke cermin adalah sama dengan jarak dari objek ke cermin. Okey. Lilin di sebelah kiri itu adalah objek dan lilin di belakang cermin adalah imej. Sinar cahaya dari mata kita memasuki cermin dan dipantulkan semula. Okey, jadi sinar cahaya daripada objek akan dipantulkan ke dalam cermin dan pantul semula ke mata kita. Jadi kita nampak seolah-olah cahaya itu datang daripada imej di dalam cermin. Sebenarnya cahaya itu datang daripada objek. Okey. Okey, ini adalah 3 jenis cermin tadi. Cermin satah, cikgu ulang lagi kalau masih belum ingat, kamu kena kenal lah bentuk dia. Ini permukaan rata cermin satah, permukaan melengkung ke dalam cermin cekung dan permukaan dia melengkung keluar ni adalah cermin cembung. Okey, ini tadi sifat cahaya apabila dipantulkan ke permukaan cermin. Okay, dia akan dipantulkan secara lurus. Okay, cermin satah akan mengaplikasikan konsep pantulan cahaya, iaitu sinar cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. Okey, ini adalah aplikasi cermin satah dalam kehidupan kita. Kat rumah kita mesti ada cermin satah kan? Okay. Jadi cermin satah membantu penari untuk membetulkan pergerakannya. Kita tengok nak pakai tudung, kita nak betulkan tudung, nak betulkan makeup. Okay, kita tengok cermin satah. Dan cermin satah juga menjadikan ruang bilik kita kelihatan lebih luas. Jadi kalau ruang tu sempit, nak nampakkan dia luas, letakkan cermin satah. Mari kita lihat aplikasi cermin cekung dalam kehidupan seharian kita. Okey, daripada gambar ni cikgu pasti kamu tahu. Okey, apa guna cermin cekung? Okey, cekung tadi kena ingat bentuk dia melengkung ke bahagian dalam. Okey, permukaan dia. Jadi biasanya cermin cekung ni dia berfungsi untuk, kalau kita tengok tadi, cermin cekung ni bila kita duduk rapat dengan dia, dia akan membesarkan imej. Okay, untuk memudahkan kita nampak ketika nak buat line dekat maskara ke, dekat mata ke, okay, untuk bersolek lah. Biasanya cermin solek tu biasanya gunakan cermin cekung. Biasanya juga cermin cekung digunakan oleh doktor gigi untuk tengok bahagian dalam gigi kita. Okay? Kanta yang diguna untuk dimasukkan ke dalam mulut kita tu. Okay? Okay. Seterusnya, cermin cembung pula. Apa keadaan yang kita gunakan cermin cembung dalam aplikasi kehidupan? Okey, contoh yang pertama ni adalah dia guna untuk membantu perhatikan keselamatan di selekoh jalan yang berbahaya, di persimpangan, di selekoh. Biasanya guna cermin bulat yang dibuat daripada cermin cembung. Okey, kerana dia boleh membantu penglihatan pemandu lebih jelas. Okey, dan cermin cembung juga di pasaraya dipasang untuk tengok ada kecurian ataupun sebaliknya. Biasanya kamu tengok kat atas tu ada dipasang cermin cembung. Okey. Okey. Seterusnya alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya. Pernah tengok tak alat ni? Kalau pernah tengok mesti tahu. Okey, alat optik direka untuk membantu penglihatan lah. Okey, jadi alat optik telah direka cipta berdasarkan konsep pantulan cahaya untuk meningkatkan keupayaan deria penglihatan manusia. Okay, maksudnya nak membantulah kita tengok dengan lebih jelas. Jadi kita seharusnya bersyukur dengan ciptaan tersebut dan menghargainya.
Okey, yang pertama periskop. Okey, periskop adalah alat yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Okey, periskop ni dia gunakan cermin satah je, cermin muka tadi tu yang permukaannya rata. Jadi kamu juga boleh membina periskop ni sendiri di rumah. Okey, buatlah bentuk macam ni, kemudian pasangkan cermin dengan sudut 45 darjah di sini. Apabila cahaya masuk straight ni, dia akan pantul ke bawah, dan bila kena dengan cermin di bahagian bawah ni, dia akan pantul pula ke mata kita. Jadi walaupun kita tak tengok secara terus, kita boleh nampak apa objek di bahagian luar ni. Okay, kita boleh tengok objek di luar dengan menggunakan periskop. Biasanya digunakan di dalam kapal selam. Kita duduk di bawah air, kita nak tengok apa objek di bahagian permukaan air tu. Okey, jadi periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Sifat pantulan cahaya tadi. Jadi kalau pantulan, kita tengok tadi cermin satah lah. Okey, cahaya dari atas permukaan laut dikesan oleh suatu cermin daripada atas ni, permukaan laut. Okey, kemudian dia dikesan oleh cermin ni, dan kemudian cermin akan pantulkan ke cermin yang satu lagi, cermin lain, dan menuju ke mata pemerhati yang berada ni dalam kapal selam. Okey. Okey, jadi tamatlah tajuk ni. Tapi dalam buku teks ada satu tugasan yang awak boleh buat sendiri, iaitu aktiviti 8.4 mencipta periskop yang ringkas, dan juga aktiviti 8.5 muka surat 227 mencipta kaleidoskop. Apa tu kaleidoskop dan periskop? Periskop tadi cikgu dah ceritakan. Periskop dah ceritakan tadi bentuk L tu ataupun bentuk Z tu menggunakan cermin satah, manakala kaleidoskop ni ada dalam buku teks dan awak boleh google lah macam mana nak bina. Boleh guna daripada bahan-bahan yang ada di rumah saja. Okay, kalau dalam buku teks tu dah diberi bahan-bahan, senarai bahan, cuma kalau untuk gantikan kad cermin tu, awak boleh gantikan dengan aluminium. Okay, kerajang aluminium, ataupun kalau ada CD lama yang tak pakai, bahagian yang berkilau tu, bukan bahagian yang bercetak, bahagian yang berkilau tu awak boleh potong dan bentukkan macam pembaris, dan tampalkan dia supaya jadi segitiga dengan bahagian berkilau tu bahagian dalam. Okey, dan masukkan segitiga tu dalam, gunakan bekas gulungan tisu yang bulat tu. Okay, dan gunalah manik-manik berwarna-warni untuk hasilkan kaleidoskop. Okey, jika anda boleh hasilkan kaleidoskop, cikgu akan taksirkan ia sebagai aktiviti pentaksiran bilik darjah untuk tajuk ni. Jadi, buatlah video dan hasilkan kaleidoskop ataupun periskop anda sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Okey, jadi kalau ada buat tu, bolehlah hantar video pada cikgu, dan kemudian bolehlah cikgu nilai untuk pentaksiran bilik darjah. Dan cikgu nak kamu juga selesaikan aktiviti dalam buku SPS. Okey, aktiviti dalam buku SPS, aktiviti 7.1, aktiviti 8.1, muka surat 108, iaitu aktiviti imej sahih dan imej maya. Tadi cikgu dah tunjukkan dalam video. Jadi boleh jawablah soalan tu. Kemudian aktiviti 8.2, ciri-ciri imej pada pelbagai cermin pun tadi cikgu dah ceritakan. Okey, boleh jawab muka surat 109. Dan aplikasi dalam kehidupan seharian. Aplikasi cermin dalam kehidupan seharian, muka surat 110. Okey, jawab soalan tu. Kemudian mereka bentuk alat optik, yang ni pun boleh buat menggunakan kotak susu untuk cipta periskop. Okey. Dan kemudian kita tengok sifat cahaya. Tadi cikgu ada jelaskan sifat cahaya tadi. Muka surat 112 buku SPS. Okay. Serta muka surat 113, ciri-ciri imej pada cermin satah. Okay, muka surat 113. Jadi anda boleh selesaikan sepanjang minggu ni apa yang cikgu telah jelaskan tadi. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.